Hari Bernama Radio. Assalamualaikum dan salam siaran santai tengah hari bertemu kita dalam program Temu Bual Radio, dan hari ini kita nak bercakap tentang ujian sebagai hadiah. Biasanya kita dengar perkataan ujian ni perkara-perkara ataupun perkara berita sedih, mendukacitakan, membuatkan kita ni rasa hiba dan sebagainya. Tapi topik kita ujian sebagai hadiah ni maknanya simbolik atau tersiratnya maksud ujian itu. Kita nak bersama-sama dengan tetamu di studio yang merupakan seorang wanita yang mungkin anda sudah pun melihat bagaimana kisah hidupnya diceritakan di kebanyakan media sosial di TikTok selepas terlibat satu kemalangan yang menyebabkan deria penglihatannya hilang. Dan selain daripada itu, aura positifnya tetamu kita ini ataupun kita akan kenalkan selepas ini, selepas berlakunya kemalangan dan keadaan dirinya selepas cedera parah dalam kemalangan itu pada 21 Mac lalu telah menyentuh hati ramai orang. Jadi hari ini kita nak dengar dari hati ke hati bersama-sama dengan Puan Masitah Muhammad Effendi atau lebih mesra dengan nama Puan Masyi, dan juga suaminya Nik Nazri Abidin yang merupakan seorang usahawan. Assalamualaikum kedua-duanya, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Jadi buat pertama kali saya berdepan dengan Puan Masyi sendiri selepas saya menyaksikan beberapa video di media sosial dan sebagainya, dan saya cuba untuk menyelami isi hati Puan Masyi. Tapi sebelum itu kita nak kongsilah sekali lagi, kan mungkin ada yang terlepas apa yang telah dikongsi oleh Puan Masyi. Siapa sebenarnya Puan Masitah Effendi ni? Boleh Puan ceritakan dahulu kepada pendengar bernama radio khususnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Masitah binti Muhammad Effendi, CEO NM Econ Sdn Bhd. Saya merupakan saya berasal daripada Johor Bahru, Johor. Alhamdulillah direzekikan buta selepas kemalangan. Actually buta on impact lah. Dan hari ini merupakan hari yang ke-60 kalau saya tak silap selepas kemalangan. Saya terkejut dengan perkataan Alhamdulillah ditakdirkan buta tu tadi. Jadi itulah yang saya kata nak tahu dari hati seorang wanita yang ditakdirkan buta selepas berlakunya kemalangan 60 hari baru lagi. Dan mungkin sebelum kita nak kupas isi hati Puan Masyi tu, nak tahu keadaan Puan sekarang ini bagaimana, lebih baik ke atau macam mana? Alhamdulillah semakin pulih. Cuma masih belum boleh berjalan lah, sebab kaki yang patah tu tulangnya belum bersambung. Tapi bahagian-bahagian lain yang telah di operation, bahagian kepala, bahagian muka dan sebagainya berada dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. Okey, sebagai seorang suami yang setia bersama isterinya sekarang ini, bagaimana Encik Nazri melihat keadaan ataupun kondisi Puan Masyi? Bertambah baik, bertambah kuat. Kalau tidak sebelum ni dia selalu pitam, tapi sekarang Alhamdulillah dia boleh duduk, boleh join kelas Braille daripada pukul 10 pagi sampai pukul 4:30 petang tanpa ada pitam. Jadi bertambah baiklah, bertambah kuat, insyaAllah. Okey, insyaAllah dengan adanya seorang suami yang setia di sisi dan memberi sokongan lah kepada Puan Masyi. Baik, Puan, sebagai permulaan lah orang katakan dalam Temu Bual Radio ini, kita nak dengar juga sendiri bagaimana kejadian kemalangan itu berlaku dan mungkin sebelum berlakunya kemalangan itu, Puan Masyi. Pada 21 Mac kami dijemput untuk beri satu sesi sharing di Kolej Komuniti Sabak Bernam. Jadi waktu tu saya dengan husband tidak berada dalam satu event yang sama. Saya handle event di Sabak Bernam, husband handle event di Batu Pahat. Allah takdirkan. Padahal sebelum ni kita orang tak pernah berpisah. Walau apa pun berlaku, mesti dalam satu event tu kita sama-sama pergi. Tapi pada hari kejadian Allah takdirkan, saya izinkan dia dan dia izinkan saya untuk kita split event lah. So daripada Sabak Bernam tu event je sampai tengah hari. Kemudian tengah hari tu kita bertolak balik ke Johor Bahru. Sampai di Air Keruh kilometer 193. Kereta kami hilang kawalan, kereta yang dipandu oleh tim kami hilang kawalan, menghempas ke lori yang berada di sebelah kiri, lori 15 tan, menyebabkan kereta bahagian kiri
remuk lah. Saya punya staff, Allahyarham Kuzaimi Izzaudin, tersepit, manakala saya duduk di belakang dia cedera parah. 2 lagi tim ataupun staff saya yang berada di sisi kanan kenderaan, alhamdulillah Allah lindung, cedera ringan, sakit badan dan cala-cala sebab kena kaca. Kemudian kami dikejarkan ke Hospital Aikerul Melaka. Saya berada di Hospital Aikerul Melaka dalam 5 hari. Kemudian husband minta transfer ke Pantai Hospital Melaka. Okey, jadi itu dia pengalaman yang bersejarah lah sebenarnya kan dalam kehidupan Puan dan ditakdirkan Puan kehilangan penglihatan. Okey, sebelum itu saya ada bukan terdengar, menonton bahawa Puan menceritakan ada hint sebenarnya dari Allah berlakunya kemalangan itu. Betul Puan? Betul, alhamdulillah. Yang saya betul-betul ingat 2 minggu sebelum kejadian, tetapi mak saya recall perkara 2 tahun sebelum kejadian. 2 tahun sebelum kejadian, saya ambil daripada mak saya punya cerita, which is ketika saya sedar, betul-betul sedar, dah conscious 12 hari selepas kemalangan. Sebelum tu bukan tak sedar, cuma disoriented lah. Tapi mak saya ada datang dan tanya, Long, kau ingat tak 2 tahun lepas masa kau tengah tengok TV, tiba-tiba kau bangun, kau cakap dengan mama dekat dapur, kau cakap macam ni, Ma, satu hari nanti ada something akan berlaku dekat kepala Along. Macam cedera lah, maksud saya macam tu. Tapi nanti mama tengok lah. Saya cakap macam tu. Mak macam confused sikit lah, apa benda yang saya cakap ni. Tapi lepas tu saya sambung tengok TV macam biasa. Yang mak saya tanya, dan saya macam tu macam ingat tak ingat lah. Tapi saya rasa macam ada benda tu berlaku, dan ada soalan tu saya tanyakan dengan mak saya. Manakala 2 minggu sebelum kejadian, saya ada dalam office. Lepas tu tiba-tiba macam ada macam mana nak cakap, saya tidak tidur, saya berada dalam keadaan sedar dan nyata saya ternampak saya accident dalam satu kereta colour putih. Dan saya perasan kemalangan tu berlaku dekat dengan bukit, macam tu lah. Dan saya terus keluar daripada office sebab dia 2-3 kali. Dia macam sekali jadi saya macam confused kejap, so saya sambung buat kerja. Kali kedua dia berlaku lagi, saya macam terkejut sekejap, keluar daripada office, saya cari saya punya staff, sales manager lah, Nazif lah, Muhammad Nazif Adenan. Saya cakap dengan dia, Nazif, aku rasa aku ni macam nak accident ni. Kenapa cakap macam tu? Dia tanya. So yelah, tiba-tiba out of sudden kan, kita tanya. Lepas tu dia kata, madam ni merepek lah, jangan cakap bukan-bukan, tak baik. Saya cakap, tak Zif, aku rasa aku betul-betul nak accident ni, aku naik kereta putih. Masa tu dia jadi panik sebab kereta kita orang colour merah. So kereta siapa pula saya naik yang boleh warna putih saya tu dapat accident tu. Macam tapi aku naik kereta putih. Jadi saya dengan Nazim ni, kita orang sekepala dan sebaya. Jadi dia kata, okey, tak apa. Dia nak sedapkan hati saya. Dia kata, kita jangan naik kereta colour putih. Pergi site visit ke apa ke, saya ikut dia tu, kita orang akan avoid kereta colour putih dekat office tu. Tapi hari kejadian, kita terlupa dan kita pinjam kereta staff. Kereta staff tu colour putih. Okay. Tapi imbasan ataupun lintasan visual tu dia boleh datang sekejap mata. Dia bukan mimpi, dia bukanlah ni masa tu memang tengah bekerja. Saya tengah baca dokumen dan dia terus ternampak dekat mata, macam dekat layar mata tu ada macam tu. Subhanallah. Maknanya ada tanda-tanda sebenarnya yang diberikan kepada Puan Mashi sebelum berlakunya kejadian kemalangan pada 21 Mac itu. Okey, kita bercakap tentang apa yang dah berlaku tu, kita dah tahu dah berlaku, dan Puan ditakdirkan kehilangan penglihatan. Jadi masa mula-mula menerima berita itu, bagaimana Puan menerima keadaan itu? Adakah terduduk, sedih, atau apa luahan dari hati Puan masa tu? Tak ada. tak ada rasa sedih? Tak ada. Waktu tu husband bagi tahu, doktor cakap kebarang kalian buta lah sebab saraf tersepit. So dia cakap dengan saya perkara yang sama. Dia kata, sayang, doktor bagi tahu ada kecederaan dekat bahagian saraf, mungkin kemungkinan besar tak boleh nak melihat. Chances untuk melihat semula sangat rendah waktu tu. So saya macam, so buta lah. Buta. Okey. Macam tu. Okey.
Ya, sangat jawapan yang sangat mengagumkan saya. Masya sebenarnya. Allah, Itu bagi Puan Masyi yang menanggung sendiri akibat daripada kejadian kemalangan itu. Dan sebagai seorang suami, bila dapat tahu berita ini, sejujurnya Encik Nazri menerima berita itu, apa yang dalam hati Cik Nazri berkata-kata lah? Kalau Puan kata okey, Cik Nazri masa tu macam mana? Terkejut, sedih atau tak tahu nak cakap apa atau macam mana? Sebelum saya dapat berita yang mengenai dia buta tu, ataupun persen untuk dia tengok tu sangat rendah, sebelum dia operation lagi, dan masa tu saya tengok dia, yang berita pasal buta tu, saya macam dia tak sampai yang tempat tu, dia tak sampai, macam tak ada rasa apa-apa. Sebab saya nampak isi saya lagi teruk dalam keadaan yang kepala pecah, boleh nampak tengkorak, lepas tu siap boleh nampak sepihan tengkorak, lepas tu dengan dia macam separuh sedar, lepas tu macam dia bertanya berulang-ulang sebab dia punya ingatan dia tu sangat pendek masa tu. Dia tanya kenapa, saya bercerita dengan dia tentang kemalangan, lepas tu nanti dia tanya lagi. Jadi yang tu saya rasa lagi sedih dengan keadaan dia yang belum darah, berbanding yang saya dapat tahu yang dia persen untuk boleh melihat tu sangat rendah. Jadi saya terima dengan hati terbuka lah. Yang penting saya dapat masih lagi bersama dengan dia, saya rasa sangat bersyukur. Ini bukanlah konan untuk menjaga hati ke apa, bukan jadi itu jawapan ikhlas daripada Cik Nazri yang merupakan suami kepada Puan Masitah Muhammad Effendi bersama kita. Jadi topik kita ni pula ujian sebagai hadiah, dan saya melihat bersyukurnya Puan Masyi mungkin kerana apa, walaupun orang kata Tuhan tarik penglihatan, tapi Puan Masyi masih bernyawa, ataupun kerana apa Puan boleh okey tu tadi? Alhamdulillah, syukur. Apa yang ada pada saya ni bukan saya punya. Jadi Allah ambil mata, dah sampai masa pulangkan balik dekat Allah macam tu kan. Dan saya bersyukur Allah masih bagi peluang kedua, sebab saya rasa peluang kedua ni adalah sebenarnya untuk saya banyak-banyak bertaubat lah. Banyak-banyak ingat Allah, lebih banyak ingat Allah berbanding dulu kita saya leka dengan dunia, kerja sangat workaholic. Saya adalah seorang yang sangat workaholic, dan saya diberi peluang untuk masih lagi ada dengan husband, masih lagi ada dengan mak ngaya, dengan mak ngaya mertua, ada dengan adik-beradik, ipar-duai, biras dan sebagainya, dengan tim, especially dengan tim lah. Sebab saya rasa Allah bagi saya peluang untuk teruskan perjuangan saya lagi. Okey, itu dia jawapan yang sangat terinspirasi dibuatnya. Okey, Cik Nazri pula, perubahan berlaku kepada isteri Cik Nazri. Apa pula yang Cik Nazri nampak selepas berlakunya kemalangan ni? Kami lagi happy, lagi banyak ketawa, lagi banyak bersama berbanding sebelum ni. Sebelum ni saya kadang tu ada obsession, settlekan projek, tapi sekarang ni saya banyak bersama dengan dia. Lepas tu rumah tangga kita lagi macam lagi happening lah, sebab saya jaga dia. Saya tak anggap dia sakit, saya anggap dia macam okay, apa yang saya rasa saya yakin untuk dia buat, saya biarkan dia buat sendiri. Contoh kalau macam makan, okay, lauk ada satu tu, okay, pergi cari sini lauk dari pinggan tu, makan sendiri. Lepas tu kalau contoh dia cari lauk tu tak jumpa, jadi macam kita ketawa macam mana, lauk kat sini lah. Contoh macam dia makan Maggi, dia heran kenapa dia ambil Maggi tu tak dapat. Lepas tu saya kata dia, kalau tu balik macam mana dah dapat. Jadi kita pun ketawa. Lagi saya rasa lagi happening lah sekarang, lagi best. Itulah hikmah ya. Betul. Ataupun hadiah yang Tuhan nak bagi di sebalik kejadian kemalangan tu sendiri. Baik, Puan Masyi, berbalik kepada diri orang yang diuji tu kan. Masya Allah. Macam mana Puan boleh dapat kekuatan luar biasa bagi saya? Ya, saya nak kongsi sedikit lah ya. Saya pernah diuji Bell's palsy, sebelah muka saya tak berfungsi menyebabkan kelihatan cacat lah, walaupun sebenarnya Bell's palsy ni adalah kecacatan sementara. Masa saya terima berita, yalah saya tengok di cermin, saya tak boleh senyum saya sengit. Saya rasa terduduk sekejap, ambil masa 2-3 hari juga untuk saya macam, saya down, saya rasa macam murung sekejap. Kenapa jadi macam ni? Padahal bukanlah orang kata kecacatan kekal. Nak ambil masa tu, kekuatan. Tapi Puan lain, Puan macam diuji, okey, dan terus redha dengan takdir itu. Puan, macam mana dapat kekuatan tu? Yang pertama sekali sebab support system yang sangat bagus. Saya ada support system yang sangat bagus. Saya ada husband
yang banyak mengubah perspektif saya, perspektif ataupun cara saya melihat ujian itu. Malah pada waktu diberitakan buta dan sebagainya, kami orang kata berbincang, sembang-sembang lah. Kita cakap tentang mesti ada satu hadiah besar atau ganjaran besar Allah sediakan, dan benda tu memang kita ulang-ulang setiap kali pun. Daripada dulu bila ada challenge, ada cabaran dan sebagainya, kita akan terus pandang hikmah yang kita akan dapat selepas ni, hikmah yang kita akan dapat selepas ni. Each and every single time kita dapat challenge ataupun cabaran, dan bila dapat rezeki, direzekikan buta ni, kita buat perkara yang sama, kita dah terbiasa buat perkara yang sama. Kita ikut cakap mentor, fokus kepada apa yang kita boleh buat seterusnya, apa yang kita fokus pada matlamat yang kita nak capai, apa lagi yang kita boleh buat, daripada kita nak menangis kat bucu katil, nak down lama-lama dan sebagainya. Move forward. Dia macam tu. Okey, itu dia jawapan dia adalah bersangka baik dengan takdir Allah. Mesti ada hadiah, mesti ada sesuatu yang Tuhan nak bagi. Maknanya Tuhan tarik sesuatu, Tuhan nak beri sesuatu. Pandangan Cik Nazri pula masa tu untuk memberi kekuatan juga kepada isteri, ialah sebab sebagai seorang suami nak kena sokong dengan lebih kuat lah ya, orang yang paling terdekat. Cik Nazri macam mana? Saya lebih banyak duduk di samping dia, just banyak bercerita tentang apa yang terjadi dan apa yang kita akan buat selepas ni. Dan jangan nak lemah-lemah, jangan nak fikir bukan. Terus kita next. Kalau saya nampak dia macam dah nak sampai je, macam nak fikir bukan, kita terus happykan dia, tukarkan larikan dia punya fokus dia kepada benda yang best-best. Okey, keluarga Cik Nazri sendiri adakah tolong turut membantu supaya Cik Nazri cepat-cepat bantu, ialah daripada Puan Mashi berfikir perkara negatif tadi tu? Keluarga sendiri macam mana? Keluarga saya jauh di Pahang, jadi kita banyak telefon je, just bagi support kat saya lah, dan dia kata insyaAllah ada apa yang berlaku ni semua ada hikmah. So family saya tak banyak bercakap sangat lah. Jadi just simple macam tu lah. Saya pun okey, sebab kita pun ada orang yang support lagi, contoh macam mentor kita. Sebab alhamdulillah juga masa selepas dia operation tu, kita dapat calling daripada mentor kita memberi kata-kata semangat. Okey, Puan Mashi sendiri dibesarkan oleh ibu bapa yang bagaimana sehingga menjadikan Puan Mashi hari ini yang sangat happy go lucky, bersangka baik dengan Allah, dengan takdir, redha. Macam mana ya Puan? Mungkin boleh kongsi sedikit pengalaman dibesarkan ibu bapa yang bagaimana mungkin Puan Mashi nak imbas kembali dan kongsi bersama kami. Ayah saya seorang yang sangat strict, tapi we can talk. I mean, kita selalu ada discussion dan open to suggestion dan sebagainya lah. Mak saya adalah seorang yang sangat penyabar. Karakter saya sangat berlainan daripada karakter mak dengan ayah lah sebenarnya. Saya adalah seorang anak yang sangat persistent. Kalau saya kata saya nak juga, mak dengan ayah pun tak apa orang kata, tak berani. Bukan tak berani, of course mak dengan ayah saya berani. Tapi mak dengan ayah biasanya adalah orang yang sangat supportive lah. Mereka okey je, as long ayah saya selalu ingatkan, kat depan tu ada baju, nak pakai engkau, tak pakai pun kau kena pilih yang terbaik. Dia macam tu lah. Sangat sporting lah ya. Daripada kecil saya diberi kebebasan untuk buat keputusan, cuma mereka guide mana yang perlu lah. Itu sudut pandang ataupun cerita daripada Puan Mashi. Kalau suaminya pula, bagaimana sebenarnya Puan Mashi ni sehingga hari ini? Saya rasa tak ada komen buat tu kan. Tak ada Okey, tak mengapa. Okey, berbalik kepada jawatan Cik Nazri dan juga Puan Mashi sebagai usahawan ataupun CEO dari sebuah syarikat tu. Mungkin kita nak tahu bagaimana perjalanan perniagaan sekarang selepas berlakunya kemalangan itu, Puan dan juga Cik Nazri. Alhamdulillah semakin smooth. Benda yang kita tak sangka, which sebelum ni kita rasa, saya adalah seorang yang micromanage person. So saya, bukanlah kita takut nak bagi authority kepada tim, tetapi waktu tu kita rasa macam banyak lagi kita nak kena ajar, kita nak kena coach, kita nak kena delegate dan sebagainya lah. Dan saya rasa macam rushingnya benda, masa terlalu pendek bagi untuk saya untuk coach kita punya tim, guide kita punya tim dan sebagainya lah. So saya push a lot of apa orang kata input dan kita bawa mereka pergi kelas, not knowing
it's not like not knowing, tapi tak sangka, not expecting that their potential sebenarnya lebih besar daripada apa yang saya lihat selama ini. Saya dah nampak mereka ada potensi yang besar, tapi bila mereka implement ketika kami berada di hospital selama 24 hari, amazing, bisnes berjalan dengan sangat lancar. Malah saya merasakan bahawa lebih baik bisnes itu dijalankan bila kami tak ada. Okey, apa perubahan yang berlaku di syarikat Cik Nazri dan juga Puan Mashi, dan apa perubahan dari segi ialah nak jaga Puan Mashi, nak pergi bekerja, masa dan juga pengurusan yang dilakukan setiap hari ni sekarang ni? Okay, saya baik pada cerita tadi dulu. Sebelum ni kalau kita nak pergi ke mana ke, contoh kita ada kelas dekat luar ke, kita nak tinggalkan office seminggu ke, kita akan bagi kerja tu untuk seminggu. Kita akan delegate, okay, kau kena buat macam ni dalam masa seminggu. Tapi benda yang jadi ni kita luar kawalan kita, dan benda ni berlaku pun on the spot kan. Kita pun tak jangka. Dan benda tu terbalik, dia orang pula cakap dengan saya, bos tak apa, bos handle Madam sampai Madam sehat, company jangan risau, bos tunggu update je. Jadi saya pun wow. Maknanya dipermudahkan lah ya urusan, staff pun baik-baik semua. Ya, Alhamdulillah. Okey, baik, sekarang ini Puan Mashi mungkin lebih fokus kepada pembelajaran Braille ya. Jadi mungkin boleh kongsi sedikit tak pengalaman mula-mula belajar Braille ni, susah ke, senang ke ataupun macam mana Puan? Saya baru 2 hari belajar Braille. Konsep Braille ni senang je. Saya faham konsep mudah, kiri dan kanan, sebab dia ada 2 sel. Sel kiri, sel kanan. Dia hanya gunakan dot 1, dot 2, dot 3, dot 4, dot 5, dot 6. Dot 1 tu kita bayangkan kita buat tunjuk jari 3 sebelah kiri. Dot 1 adalah telunjuk, dot 2 adalah jari hantu, dot 3 adalah jari manis. Manakala dot 4 adalah jari telunjuk kanan, tadi kiri. Kemudian dot 5 adalah jari hantu kanan, dan dot 6 adalah jari manis kanan. So bila kita nak type ataupun kita nak baca, kita baca dot tu based on kedudukan dia, sebab dia akan ke bawah macam tu. Dia macam dadu. Cumanya yang mencabarnya adalah bila tangan saya belum begitu sensitif untuk baca dot-dot yang kecil atau rapat. Bila dot yang besar tu kita dah boleh kenal lah. Seronok lah macam kita main, kita macam masuk tadika balik kan. Bezanya masuk tadika, dulu masa tadika yang betul-betul umur 5 tahun 6 tahun, kita tak tahu langsung A ke Z tu. Sekarang A ke Z dah tahu, tapi bentuk dia dalam bentuk titik-titik yang baru. Dia jadi excited. Cuma bila kena baca, terus cakap dengan dia, saya tak nak pergi sekolah. Okey, jadi belajar secara bersendirian lah ya. Betul. Okey, Cik Nazri sendiri ada belajar juga Braille ke macam mana, untuk membantu ke ataupun nak tambah ilmu lah kan, nak menjaga isteri ni? Saya duduk sebelah di sepanjang pembelajaran dia. Jadi pandai jugalah. Jadi saya nampak dah. Okey. Baik, berbalik kepada Puan Mashi sebagai seorang yang diuji dengan perkara, ialah kita kalau kita lahir memang dah hilang penglihatan, dia lain tau. Macam kita ni adalah orang yang sempurna, bila diuji hilang penglihatan ni adalah satu ujian yang sangat besar lah. Bagi saya pun, saya rasa saya tak mampu kot nak tanggung semua tu. Tapi bagaimana agaknya Puan Mashi boleh memberi inspirasi ataupun nasihat kepada mereka yang mungkin sedang diuji? Ujian kita lain-lain, betul tak? Betul. Tapi bagaimana untuk didik hati untuk kita terus redha dan bersangka baik dengan Allah, Puan? Masya Allah, tabarakallah. Saya bukan pakai motivasi, juga bukan orang yang pandai menasihatkan orang lain. Saya anggap perkara ni adalah nasihat untuk diri saya sendiri juga. Teruskan masukkan ataupun feed otak kita, brain kita, minda kita dengan perkara-perkara positif. Pilih untuk berada dalam circle yang positif, yang suka bercakap, berfikir, rasa perkara-perkara yang positif sahaja. Nanti kita akan start train otak kita untuk belajar menyantuni hikmah. Pilih perkataan yang boleh menggembirakan hati kita, boleh pujuk diri kita sendiri tanpa perlu orang lain pujuk kita. Dan bersangka baik banyak-banyak dengan Allah, sebab Allah tu maha baik. Dia tak akan uji kita lebih daripada kemampuan kita. Mungkin Allah tahu, bukan mungkin, Allah memang tahu saya mampu lalu perkara ni, maka Allah bagi. Allah tak akan uji kita lebih daripada apa yang kita mampu, sebab Allah lah yang paling sayang kita, lebih daripada orang tua kita. Masya Allah. Okey, itu dia sangka baik. Dan ada tak dapat inspirasi atau motivasi daripada rakan-rakan yang memang sudah hilang penglihatan, ataupun mereka mendapat hilang penglihatan tu selepas berlaku apa-apa ujian, Puan?
Setakat ni saya belum ada lagi kenalan-kenalan yang mengalami nasib yang sama dengan saya. Tak ada ya? Cuma baca dekat komen je lah, ada orang yang tulis, oh kakak saya lalu perkara yang sama, abang saya lalu perkara yang sama. Dan bila mereka tulis dan kongsikan pengalaman tu, kita rasa macam oh, there is a community yang Allah uji, Allah rezekikan perkara yang sama. So kita rasa macam, sebab kita fitrah manusia, kita nak sama-sama, kita nak sama-sama. Oh, ada juga. Jadi dia jadi penguat semangat saya. Okey, berbalik kepada suaminya. Fitrah sebagai seorang suami kan, bila ditakdirkan ada kekurangan pada diri isteri kerana diuji begini, bagaimana untuk si suami ni setia, menjaga dan redha dengan ketentuan Tuhan ni, Cik Nazri? Okey, apa pun terjadi dekat pasangan kita, dialah pasangan kita yang Allah dah satukan dengan kita lah. Jadi bagi saya, apa pun berlaku dekat dia, kita kena hargai pasangan kita. Sebab dialah support system yang paling kuat sebenarnya untuk sebagai seorang lelaki. Dia isteri kita yang banyak bagi support dekat kita. Dia bagi kata-kata semangat untuk kita buat sesuatu benda, dan dia jugalah yang membantu kita supaya bila berjumpa dengan orang, sebab mata perempuan ni dengan mata lelaki kan lain. Jadi dia banyak aware pada kita lah. Okey. Jadi hargailah pasangan selagi ada. Baiklah, mungkin sebagai penutup daripada Temu Bual Radio kita ini ya, ujian sebagai hadiah dan kata-kata semangat lah ya, sedikit daripada Puan Masyi untuk kita ni menerima ketentuan takdir dengan redha, dengan tenang, dan juga mencari hikmah ataupun nikmat di sebalik ujian itu. Silakan Puan Masyi. Masya Allah, tabarakallah. Hidup ni singkat. Bagi saya, kalau nak kata kata-kata semangat tu macam mana, saya selalu anggap hidup ni macam game. Dan buktikan pada Allah bahawa kita adalah player yang baik. InsyaAllah Allah akan mudahkan setiap sesuatu jalan yang kita akan ambil. Dan syukuri Allah bagi rezeki yang orang kata kita suka, ataupun barangkali ada rezeki dalam bentuk ujian yang kita tak suka dan sebagainya. Syukuri je dulu. Mesti ada sesuatu kat depan sana, dan yakin bahawa ada hadiah besar dalam kehidupan kita ni. Sebab Allah tu sayang kita. Macam semalam saya direzekikan jumpa dengan Ustaz Abid Liu. Ustaz kata apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita, semuanya sebab Allah sayang. Alhamdulillah. Saya sangat rasa macam terharu pun ada, sebab semua kata-kata daripada Puan Masyi ni sangatlah positif. InsyaAllah. Rezeki pun dia sebut buta ya. Buta ni pun rezeki. Macam tu. Dan menyantuni hikmah macam mana kita nak jadi player yang baik, dan semoga memberi inspirasi lah ya kepada semua pendengar bernama radio hari ini. Jadi terima kasih kepada Puan Masitah Muhammad Afandi dan juga suaminya Nik Nazri Abidin yang merupakan seorang usahawan. Jadi itu dia topik kita, ujian sebagai hadiah. Jadi jangan anggap ujian tu sebenarnya menderita sebenarnya, masa tidak ya. Cari hikmah di sebalik ujian yang kita terima. Terus setia bersama kami di Bernama Radio. Saya Nazira Noran. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.